Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 14 Februari 2023. Kerajaan tidak bercadang memperkenalkan sebarang cukai termasuk cukai barang dan perkhidmatan GST bagi menampung kenaikan hutang negara. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya akan mengetatkan pengurangan subsidi bagi golongan kaya supaya yang miskin tidak terus dibebani. Ujarnya, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaik taraf elektrik, kerajaan sudah pun membatalkan dan mengenakan cukai itu kepada T20, iaitu syarikat besar melainkan syarikat yang terlibat dalam isu keselamatan makanan. Dalam masa yang sama, Ahli Parlimen Tambun itu turut menjelaskan terdapat beberapa langkah lain yang boleh dibuat bagi mengurangkan ketirisan seperti isu subsidi diesel sebanyak 20 bilion ringgit. Dalam perkembangan lain, Anwar menjelaskan tidak menjadi masalah Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Keuangan, namun perkara itu akan menjadi masalah hanya sekiranya pemimpin itu menggunakan kedudukan bagi kepentingan diri. Bekas Menteri Keuangan antara yang disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pendedahan Pandora Papers mengenai kekayaan yang disembunyikan di luar negara hasil daripada syarikat perkhidmatan luar pesisir pantai offshore. Menurut laporan utusan Malaysia, keterangan bekas menteri berusia 84 tahun itu sudah diambil bagi pagi semalam selepas hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM kini menjurus kepada kekayaan luar biasa yang dimiliki pemimpin terbabit dan beberapa kenamaan lain serta keluarga mereka. Dalam pada itu, seorang anak kepada bekas Perdana Menteri juga akan diambil keterangannya oleh SPRM hari ini walaupun tiada pembekuan sebarang akaun dilakukan. Untuk rekod, Pandora Papers adalah pendedahan berkaitan dokumen sulit golongan kaya dan berpengaruh dunia termasuk Malaysia yang menyembunyikan kekayaan masing-masing dengan menggunakan perkhidmatan syarikat berpangkalan di luar negara. Bekas Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz bersedia untuk tidak menerima gaji sebagai Duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Menurut laporan utusan Malaysia, Muhammad Nazri tidak melihat gaji sebagai keutamaannya selain turut menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai contoh apabila menolak gaji untuk jawatan Perdana Menteri. Bagaimanapun, beliau juga tidak akan menolak jika kerajaan memberikannya gaji bagi tugasannya itu sebagai duta di Amerika Syarikat. Sementara itu, beliau turut menegaskan tiada unsur nepotisme, kronisme dan favoritisme untuknya menyandang jawatan tersebut. Menjelaskan pelantikan berkenaan tidak seharusnya dipersoalkan, tambahnya pemilihan namanya sebagai duta juga sudah dibuat sejak setahun lalu. Seorang lelaki rakyat Malaysia dilaporkan parah selepas terkena 3 das tembakan dalam kejadian di hadapan sebuah kedai serbaneka Jalan Chantarotai, Bandar Betong, wilayah Yala, selatan Thailand pada Sabtu lalu. Dalam kejadian sekitar pukul 9 malam waktu Thailand itu, mangsa berusia 55 tahun sedang menunggang motosikal melalui kawasan tersebut sebelum ditembak suspek warga negara Thailand yang tidak dikenali. Ketua Polis Daerah Pengkalan Hulu, Deputi Superintendent Zulkifli Ibrahim berkata, mangsa yang mengalami kecederaan di bahagian perut dan peha telah menerima rawatan di Hospital Betong. Tambahnya juga, mangsa mempunyai rekod lampau berkaitan kes jenayah dan dadah di Malaysia serta pernah menjalankan perniagaan pusat hiburan di bandar itu. Siasatan lanjut akan dijalankan pihak berkuasa Thailand bagi mengesan suspek dan motif kejadian sama ada berunsur perbalahan peribadi atau sebaliknya berkaitan perniagaan. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak. Anak-anakku yang pintar ini mama buatkan. Jujur ada yang enak. Jujur ada kesukaan kami, enak dinikmati sepanjang hari. Ada
Kerajaan tidak bercadang memansuhkan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN kepada golongan miskin dan isi rumah bersasar B40. Menjelaskan perkara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, ini kerana jumlah tersebut melibatkan pelupusan hutang yang besar dan ia tidak boleh dilaksanakan buat masa ini. Ujarnya, berdasarkan unjuran atau anggaran awal PT-PTN, cadangan pemansuhan pinjaman PT-PTN bersasar kepada golongan miskin dan isi rumah akan melibatkan sebanyak 1.8 juta peminjam dan pelupusan hutang sebanyak 42.34 bilion ringgit. Mengulas lanjut, Khalid turut berkata, beberapa inisiatif diberikan kepada peminjam dalam membuat pembayaran balik kepada PT-PTN. Dalam usaha memudahkan peminjam dari golongan miskin dan isi rumah B40 adalah antara lain seperti berikut. Pertama, penangguhan bayaran balik sekiranya menyambung pengajian atau belum mendapat pekerjaan. Kedua, pengstrukturan ataupun penjadualan semula bayaran balik pinjaman mengikut kemampuan peminjam. Ketiga, pemberian diskaun bayaran balik sekiranya dilakukan bayaran secara sekaligus dengan penuh. Dan keempat, bayaran balik pinjaman PT-PTN hanya bermula selepas 12 bulan peminjam menamatkan pengajian untuk memberi ruang kepada peminjam membuat persediaan sewajarnya serta memperoleh pendapatan yang stabil sebelum memulakan bayaran balik. Ketua UMNO bahagian Shah Alam berdepan hukuman penjara 5 tahun apabila dituduh atas 6 pertuduhan melakukan penyelewengan dana program ibadah korban bernilai RM440,000 dan penggunaan dokumen palsu di Mahkamah Session hari ini. Bagaimanapun, Datuk Azhari Syahri mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya dan di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Berdasarkan pertuduhan, Azhari 53 tahun didakwa sebagai penanda tangan tunggal bagi Persatuan Belia Kampung Kuantan Timur dan Utara serta Persatuan Belia Bersatu Teguh Shah Alam secara tidak jujur dengan menyalahgunakan dana bagi program ibadah korban dan sumbangan persekolahan anak yatim yang bernilai lebih RM400,000. Justru Azhari dituduh mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan, iaitu menyalahgunakan harta dengan curang yang mana jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 5 tahun, sebatan serta denda. Bagi kesalahan penggunaan dokumen palsu, beliau dituduh menggunakan minit mesyuarat agung tahunan pada 2009 daripada persatuan-persatuan berkenaan yang dianggap sebagai tulen. Bapa kepada 4 orang anak itu turut didakwa di bawah Seksyen 465 Kanun Keseksaan, iaitu menggunakan pemalsuan surat sebagai tulen yang mana jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM80,000 dengan 2 orang penjamin berserta syarat tambahan dan menetapkan sebutan semula pada kes pada 13 April nanti. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dikecam atas kegagalan untuk menghantar bantuan yang sangat diperlukan mangsa-mangsa gempa bumi yang melanda Syria dan Turki sejak 6 Februari lalu. Bagaimanapun, konvoi PBB dilaporkan sudah menghantar bekalan ke barat laut Syria melalui Turki, namun Ketua Bantuan Agensi Martin Griffiths berkata lebih banyak lagi bantuan diperlukan berikutan berjuta-juta rumah musnah dan angka kematian semakin meningkat. Martin menambah, penyaluran bekalan bantuan agak sukar dan memakan masa yang lama berikutan konflik di negara itu selama bertahun-tahun sudah merosakkan sistem penjagaan kesihatan di sana. Pada masa sama, beberapa bahagian negara itu kekal di bawah kawalan pemberontak yang memerangi kerajaan Presiden Syria Bashar al-Assad yang dikenakan Sekatan Barat. Terkini, jumlah kematian akibat gempa bumi di negara tersebut adalah sebanyak 31,643 orang Turki
dan 4,614 orang di Syria menjadikan jumlah keseluruhan mangsa melebihi 36,000 orang. Kerajaan New Zealand pada Selasa mengisytiharkan darurat akibat siklon Gabrielle yang melanda. Ini merupakan kali ketiga darurat diisytiharkan di New Zealand. Langkah kecemasan sedang dilaksanakan susulan gangguan bekalan elektrik, pembatalan penerbangan dan penutupan sekolah di 6 wilayah Pulau Utara termasuk Auckland, bandar terbesar di New Zealand. Langkah itu akan membolehkan kerajaan menyokong wilayah yang terjejas, menyediakan sumber tambahan yang diperlukan dan menetapkan keutamaan respons di seluruh negara. Kerajaan telah meminta penduduk menyediakan beg pasir untuk menampan kediaman mereka, menyimpan makanan dan air serta bersedia untuk pemindahan dalam beberapa hari akan datang. Perdana Menteri New Zealand, Chris Hipkins, menggesa orang ramai mengambil serius amaran cuaca buruk dan duduk di rumah serta membatalkan semua perjalanan yang tidak perlu. Perusahaan otomobil kedua Sdn Bhd Pro 2 melancarkan secara rasmi Pro 2 Asia 2023 pada hari ini dengan sasaran jualan sebanyak 5,700 unit setiap bulan. Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, fokus Pro 2 bagi model baharu itu adalah memaksimumkan penghantaran kepada pelanggannya dan menukar tempahan Asia generasi terdahulu kepada Asia serba baru. Model yang dikuasakan oleh enjin 3 silinder 1.0 liter dengan padanan dui-mode transmisi boleh laras berterusan DCVT turut ditawarkan dalam 4 varian iaitu G, X, SE dan AV. Kesemua varian tersebut didatangkan dengan kawalan kestabilan kenderaan VSC dan kawalan cengkaman sistem brek anti kunci ABS dengan ciri keselamatan agihan brek elektronik EBD serta bantuan mula mendaki. Melaka bakal menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Olimpik Sedunia Anjuran Majlis Olimpik Malaysia MOM yang dijangka berlangsung Julai depan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Naib Presiden MOM Datuk Nur Azmi Ahmad menjelaskan acara tahunan tersebut merupakan antara pengisian menjelang Sukan Olimpik Paris 2024 bagi memeriahkan tamasya sukan terbesar dunia itu. Beliau menambah, pihak MOM menyasarkan seramai 10,000 pengunjung yang akan hadir pada sambutan Hari Olimpik Sedunia tersebut dan pihaknya masih merangka aktiviti yang menarik buat para pengunjung yang hadir. Sambutan tersebut dikatakan bakal meriah dengan kehadiran atlet-atlet yang pernah mewakili negara pada Sukan Olimpik sekaligus dapat memberikan pengenalan golongan muda kepada atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama negara. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 15 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita menyeluruh dan terkini. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.